pada waktu ini kita ingin bawakan topik yang Hani war-warkan tadi berkaitan dengan COVID-19 dan juga bunuh diri. Kalau dahulu tiada berkaitan dengan pandemik tetapi tetap berkaitan dengan kesihatan mental. Kali ini ia lebih menjurus kepada situasi semasa pandemik COVID-19 dan juga keadaan ekonomi. Baik, kita nak bercakap tentang itu. Kita bawakan pakarnya, Tuan Haji Hairul Kamal Abdul Rahman, Ketua Unit Psikologi Kaunseling, Hospital Rehabilitasi Ceras, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan kira-kira boleh mulakan berdasarkan daripada statistik Polisi Raja Malaysia PDRM, di mana sebanyak 266 kes bunuh diri dilaporkan sejak 18 Mac hingga 30 Oktober lalu ketika PKP dikuatkuasakan di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Mana masalah kesihatan mental menjadi trend berbahaya sebenarnya dalam negara ini. Jadi kita nak tahu sejauh mana keseriusan masalah ini di dalam negara setakat sampai waktu ini. Okey, terima kasih. Sama. Okay, topik ini sebenarnya satu topik yang agak hangat lah. Saya kata akan hangat. Yang pertama kita tengok numbers 266 waktu COVID. Bermaksud meningkatnya COVID, meningkatnya penglibatan ataupun kes-kes bunuh di inilah. Kalau dulu kita tengok kes dia mungkin sedikit kurang berbanding dengan apa yang dinyatakan oleh PDRM, dan kalau PDRM yang menyatakan ini adalah satu berita benar, bukan satu berita palsu lah. Dan dia menakutkan. Kenapa saya kata menakutkan? Selain daripada pandemik yang memberikan kesan kepada kerjaya, dia juga dia mengganggu kesejahteraan individu, kesejahteraan daripada segi fizikal, kerana kita dapati bahawa kebanyakannya adalah disebabkan oleh faktor kewangan. Faktor kewangan inilah yang mendorong tindakan bunuh diri. Dan kalau kita lihat daripada segi perlakuan bunuh diri ini ada yang sungguh drastik. Saya ambil contoh yang mula-mula negara kita dikejutkan dengan perbuatan bunuh diri oleh bekas pilot ataupun pilot. Sedangkan sebelum ini, sebelum pandemik, kejayaan pilot kejayaan itu adalah merupakan satu kejayaan yang mungkin tidak boleh tergugat dengan sebarang isu, kerana kejayaan itu membawa kepada package emosi, package penghormatan dan sebagainya. Namun begitu bila berlaku pandemik yang berkemungkinan tidak ada orang bersedia, maka berlakulah perbuatan mengambil nyawa ini sendiri. Dan saya lihat daripada sini ada faktor penarik dan faktor penolak. Faktor penariknya mungkin kita tengok apabila rakyat di negara kita ataupun individu tidak boleh bergerak seperti biasa, mungkin banyak menghabiskan masa di depan TV melihat cerita-cerita yang dipaparkan di TV. Dan saya melakukan sedikit kajian, bukan kajian, tinjauan. Saya dapati bila sebut TV sekarang ni ada perbuatan alung, tak bayar kad. Dan saya juga bila bertanya kepada klien saya, dia kata hanya mati saja sebenarnya yang boleh menyelesaikan masalah ni. Walaupun tidak tertulis di dalam perjanjian, tetapi kita cuba lihat bila sebut alung, bila tak, ataupun peminjam wang bila tak mampu untuk membayar, dan ini sebenarnya bila masa terlalu lama di rumah tidak menggunakan keseimbangan kesihatan mental yang baik, maka itu dianggap sebagai solution. Jadi inilah yang berlaku. Saya ambil contoh yang paling mudah. Jurnal baru-baru ni telah ada jurnal keluar bahawa sebenarnya kejayaan yang ada sekarang ni mungkin akan diirot ataupun terhakis akibat daripada pandemik. Contohnya ada kejayaan yang sebelum ini boleh memberikan pulangan kewangan yang baik, tetapi sekarang ni semua orang terpaksa buat sendiri akibat daripada norma baru. Maka pengharapan ataupun penghargaan kepada kejayaan ni menggugat cara hidup dan sebagainya. Akhirnya untuk keluar mengambil nyawa lah. Itulah macam pilot tadi yang dikongsikan oleh Tuan Haji sendiri yang sebelum ini kita rasakan bahawa kerjaya ini akan terus konsisten kan, tapi persepsi begitu juga perlu untuk kita hakis kerana apa-apa saja, tak kiralah apa juga pekerjaan, mampu untuk berdepan dengan ujian yang pelbagai. Untuk nak sampai ke tahap bunuh diri itu, Tuan, ada fasa-fasanya. Mungkin bermula dengan stres, lepas tu kemurungan, barulah ada idea untuk bunuh diri. Yang perlu kita tahu tentang proses-proses itu, fasa-fasa itu. Dia
isu pertama yang berlaku adalah apabila seseorang ni ada sebarang stress reaction yang mungkin tidak terkawal dan sebagainya. Saya ambil contoh yang paling mudah, apabila seseorang ada kejaya-kejaya ni atau kerja ni, dia bukan kerja semata-mata, tetapi dia penghargaan kepada diri, image dan sebagainya. Apabila ini tidak berlaku, dia akan menghakis kepercayaan kepada diri dan akhirnya kalau tidak mempunyai kesihatan mental yang baik, maka mungkin dia tidak ada resilient, akhirnya tindakan di luar kawal boleh berlaku. Dan bila sebut tentang kesihatan mental berkaitan dengan bunuh diri ni, ada bunuh diri adalah ada perbuatan bunuh diri adalah merupakan penyakit. Memang ada penyakit, bangun pagi dia ingat dia nak mati. Ini adalah penyakit. Penyakit ni sebenarnya perlu dirawat. Sebab itu di Kementerian Kesihatan Malaysia kita ada pakar-pakar psikiatris, kita ada klinik yang boleh mengendalikan kes-kes yang begini. Biasanya ini adalah berpunca daripada depression. Depression ni kalau tidak dirawat, akhirnya akan membawa kepada kematian, mengambil nyawa. Dan saya rasa sekarang ini ramai orang perlu tahu tentang apa itu simptom depression, apa itu simptom stres. Kalau stres yang biasa, kalau kita mempunyai tindak balas yang positif, stres itu boleh di-eliminate dengan keadaan yang natural. Tetapi kalau tekanan yang besar, saya ambil contoh yang paling mudah. Klien saya ada menyatakan pendapatan sebelum ni RM8,000, RM9,000. Tetapi sekarang ni mereka hanya boleh membawa balik RM4,000 dan mereka terpaksa working extra hours. They have to do, mereka terpaksa melakukan a lot of multitasking. Bila multitasking ini, dia akan mengakibatkan mental juga. Illness, mental, bukan mental illness lah, dia boleh mengakibatkan gangguan kepada kesihatan mental dan akhirnya mungkin dia boleh menyebabkan tindakan-tindakan yang lain. Saya tak nafikan pihak kerajaan ada banyak lakukan inisiatif yang membantulah, amat membantu, tetapi membantu sebenarnya. Tetapi sebenarnya di luar sana memang ada yang memberi pandangan dengan RM4,000 untuk menanggung 4 orang anak yang sedang belajar dan sebagainya, banyak tanggungan dan sebagainya. RM4,000 ni dianggap satu amount yang kecil. Sebab itu juga saya melihatlah bagi mereka yang terkesan, mereka juga perlu adapt norma baru, ubah cara gaya hidup. Kita perlu terpaksa. Ini merupakan satu tuntutan. Walaupun perkara ini tidak didedahkan pada peringkat awal, mungkin daripada sistem pembelajaran dan sebagainya, kalau kita tanya rata-rata pelajar, dia hanya tahu tentang kejayaan yang boleh memberikan pulangan kewangan yang baik, tetapi daripada segi resilient, tekanan yang dihadapi, beban tugas dan sebagainya. Dan saya rasa di negara kita, kebanyakan pelakuan ini bukan hanya sekadar kewangan lah. Saya ambil contoh, kalau duduk lama di rumah, tidak melakukan satu aktiviti yang berfaedah, maka pergeseran ahli keluarga boleh berlaku. Suami dan isteri mungkin seorang tidak bekerja ataupun seorang work from home. Ada gangguan-gangguan rumah tangga ni. Ini juga boleh mengakibatkan pelakuan bunuh diri dan sebagainya. Selain daripada itu, isu kesihatan mental yang lain lah, yang mungkin dia ada simptom depression, dia tidak mengambil rawatan dan sebagainya, maka ini akan menyebabkan dia ada trigger. Dia ada trigger lah. Okey, baik. Jadi kalau kita cakap pasal masalah, hari-hari sebenarnya kita ada menghadapi masalah. Betul. Cuma cara untuk kita mendepaninya dan cara menyelesaikannya berbeza pada setiap individu. Betul. Dan bagaimana sewajarnya untuk kita menghadapi dan juga mendepani sesuatu masalah tersebut supaya tak sampai ke tahap kesihatan mental juga boleh terjejas. Ya, betul. Okey, sekarang ni saya merasakan setiap orang perlu tahu bagaimana kaedah menyelesaikan masalah. Nampak macam funny. Nampak macam funny. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak tahu ataupun tidak diberikan empowerment untuk menyelesaikan masalah daripada something yang simple kepada difficult, maka individu yang tidak mampu menyelesaikan masalah yang simple ni akan menganggap masalah yang dia ada itu sungguh besar. Betul. Dan saya tengok sekarang ni ramai penduduk di negara kita bila work from home, mereka terpaksa surf, melayari internet dan sebagainya. Apabila tidak
melakukan penapisan kepada minda, dia akan trigger juga masalah kesihatan mental. Akhirnya akan berlakulah tindakan-tindakan yang dipelajari, bagaimana nak membunuh diri dan sebagainya. Memang ada banyak training yang saya buat dan tim saya buat untuk pengendalian pencegahan program bunuh diri. Tapi sebenarnya bila berlaku pandemik yang tidak diduga ni, numbers makin meningkat dan sebagainya. Kita lihat di sini. Ya, apa rawatan yang selalu diberikan kepada mereka yang mengalami masalah mental? Biasa, bukan biasalah. Bagi kaedah yang sistematik ialah pesakit bila dia datang kita akan buat saringan dulu. Bila saringan kalau didapati ini adalah merupakan penyakit, maka pakar psikiatris akan mula melakukan rawatan menggunakan farmakoterapi, dimasukkan di dalam ward dan sebagainya. Ward Yes. Sebab tu selalu saya cakap, bila saya menerima pandangan daripada pengamal kaunseling di luar, saya ada kes bunuh diri, saya kata tolong bawa ke hospital, ke casualty, because simptom nak bunuh diri ni mula-mula dia sebut, lepas dia sebut dia bayangkan. Bila dia bayangkan, dia lakukan. Kadang-kadang perlakuan itu tidak terduga oleh minda yang biasa. Jadi bila sebut tentang perbuatan begini, rujuklah kepada hospital. Yang kedua, apabila dimasukkan di hospital ataupun mendapatkan rawatan di hospital, telah disaring, maka dia akan dirujuk pada counselors ataupun pegawai psikologis. Maka kami akan mengendalikan mengikut systematic approach, mengikut prosedur yang sebenar, bagaimana untuk mengubah idea-idea nak bunuh diri ni kepada berhadapan dengan tekanan. Maksudnya psikologi lawan psikologi, macam tu ke? Ya, saya lebih kurang begitulah. Ubat-ubatan tak ada? Ada. Yang awal saya katakan tadi, itu diserahkan kepada pakar psikiatris untuk memberikan ubatan. Tetapi sebenarnya let's talk itu adalah lebih berkesan. Let's talk lebih berkesan. Sebab tu kalau kita tengok suatu pandemik, panggilan kepada KKM, kita punya bilik gerakan ataupun pusat kaunseling meningkat sebenarnya. Dan sekarang ni pun meningkat. Dan rata-rata kita nampak isu dia simple. Tetapi bagi mereka yang terlibat, begitu difficult. Contoh yang paling mudah, apabila seseorang dia ada keresahan, bila saya nak kena penyakit ni? Semua orang dah kena. Bila saya? Duduk pula di tempat yang confined, yang kecil. Kemudian tidak boleh keluar dan sebagainya. Maka ini akan memberikan tekanan lebih banyak. Akhirnya mungkin dia akan melihat dunia ni tak bermakna lagi. Kan? Kita jangan sebut tentang agama lah. Sebab waktu saya pernah bertugas di Mekah dulu, ada juga jemaah haji menyatakan hari ini saya nak mati. So dalam keadaan ini kita lihat, sebab itu saya katakan tadi, bunuh diri ini ada dua, satu penyakit, satu mungkin akibat daripada simptom yang dia alami. Okey. Baik, jadi kita perlu tahu cara untuk menyelesaikannya, dan dalam masa yang sama kita perlu berbicara dengan seseorang. Kita juga berbicaralah dengan orang yang pakar. Talian psikososial pun banyak sebenarnya untuk anda berhubung. Sebab kalau kita boleh sebutkan di sini, antaranya kita boleh dapatkan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Mercy Malaysia, dan kita ada talian kasih, talian khas perkhidmatan kaunseling yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita ada KSK Care Center, Keluarga Sosial dan Komuniti JAKIM sendiri, dan Malaysian Relief Agency, Hospital Chancellor Tunku Muhriz, Befrienders pun ada, Pertubuhan Bantuan Wanita, dan banyak lagi sebenarnya yang boleh disediakan. Terutama sekali bagi talian untuk pelajar-pelajar IPTA pun ada yang khusus. Jadi sebenarnya cara penyelesaian itu ada. Cuma itulah dia, apabila masalah tu dah dapat diselesaikan, apabila sesuatu yang trigger tu kembali, dia akan kembali kepada square one, balik kepada diri yang dahulu. Jadi bagaimana untuk kita kekal istiqamah dan juga disiplin dengan keadaan diri kita yang alhamdulillah boleh pulih. Satu istiqamah lah. Bila dapat rawatan kena istiqamah. Yang pertama follow up. Ikut temu janji. Yang kedua sebenarnya kita akan mengajar mereka bagaimana untuk develop resilient. Tindak balas untuk berhadapan dengan tekanan-tekanan yang begini. Apa yang sepatutnya dilakukan dan sebagainya. Dan kita akan buat follow up, kita akan buat minimal contact procedure melalui media massa dan sebagainya. Dan kita akan follow supaya perbuatan itu tidak
dilakukan. Baik. Okey Haji, akhir sekali kita tahu ada peruntukan khusus untuk kesihatan mental dalam Belanjawan 2021 yang merupakan satu langkah yang tepat sebenarnya untuk menangani masalah sekarang ini semasa. Namun apa yang perlu kita berikan tumpuan untuk mengekang masalah kesihatan mental ni? Program yang tertentu, yang khusus yang perlu didahulukan melalui peruntukan tersebut? Okay, sebenarnya kita dah memang ada program-program yang telah dirancang oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Salah satu dia ialah seperti promotion dan sebagainya. Dan amount 24 juta tu untuk mengendalikan rakyat di negara kita. Kalau kita bagi per head agaknya bagi saya lah sebenarnya masih kecil lagi. Yang paling penting ialah pencegahan. Mungkin kita memberikan latihan dan sebagainya. Untuk makluman, saya ambil contoh yang paling mudah. Mereka yang nak membantu di luar sana ramai. Kaunselors yang berdaftar, saya sebut yang berdaftar, hampir 9,000 atau 10,000 orang. Berkemungkinan dengan retraining balik, upskilling kemahiran mereka bagi mengendalikan mungkin kemahiran-kemahiran seperti pengendalian trauma, pengendalian bunuh diri dan sebagainya. Ini mungkin boleh dilakukan. Saya tak nafikan sekarang ni counselors ataupun psikologis di negara kita telah sama-sama menggembling usaha bagaimana komuniti ini boleh membantu rakyat yang ada masalah berkaitan dengan satu pandemik COVID, satu masalah kesihatan mental. Dan kalau kita nampak boleh dikatakan kelompok ini bekerja 24 hours maka kita cuba membantulah. Jadi bagi peruntukan yang diberikan, yang pertama kita bersyukurlah. Yang kedua mungkin ada banyak lagi promotion dilakukan, retraining, upskilling dilakukan dan sebagainya. Program kesedaran juga ini juga perlu dipertingkatkan. Kerana kita tahu masih ramai lagi rakyat Malaysia yang kurang kesedaran mengenai kesihatan mental mereka sendiri. Betul. Baik, itu ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji kerana berkongsi maklumat yang cukup bermanfaat ini. Kita tahu bila masalah mental ini bukan saja tentang orang yang hilang pekerjaan, orang yang ada kerja ketika pandemik ini juga berdepan masalah. Khususnya petugas kerja pun sama. Betul. Okey, itulah kata berbalik kepada cara untuk kita menanganinya. Setiap hari kita akan berdepan dengan masalah, tapi bagaimana cara kita mendepani juga menyelesaikan itu satu perkara yang lain. Kalau tak boleh nak bantu diri sendiri, ada pihak yang boleh membantu anda. Jangan rasa sendiri, jangan kepung diri anda dengan masalah lama-lama. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Sama ada anda mahu ataupun tidak mahu saja. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji bersama kita pada waktu ini dan sebentar lagi kita